Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pago. Terima kasih Pak Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya ingin menzahirkan di Dewan Yang Mulia ini solidariti dan sokongan Perikatan Nasional kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang sedang pun berjuang untuk membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan rejim Zionis Israel. Tuan Ketua, hari ini kita terima berita yang agak menggemparkan, iaitu satu tindakan maha zalim, kekejaman yang luar batas kemanusiaan, genosid yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap mereka-mereka yang ada di sebuah hospital di Gaza. Ini kita tahu adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar batas-batas ketatasusailan kemanusiaan, melanggar undang-undang antarabangsa, dan sebab itu kita mengambil suatu pandangan kita harus mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang telah pun diambil oleh pihak rejim Zionis Israel ini. Puan Yang Ketua, pada hari Jumaat yang lalu, Yang Amat Berhormat Tambun telah membentangkan belanjawan 2024. Ini diwar-warkan sebagai belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara. Walaupun saya nak mengingatkan bahawa sebenarnya adalah lebih rendah daripada perbelanjaan yang telah pun disemak semula untuk tahun 2023, iaitu sebanyak 397.1 bilion. Persoalannya tidak apalah kalau besar ke kecil, yang agak penting ialah bagaimana peruntukan belanjawan ini nak disalurkan secara yang agak berkesan kepada rakyat dan juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, cabaran semasa yang paling getir buat negara kita ialah untuk mengekalkan momentum ekonomi yang berdaya tahan dalam tempoh yang agak mencabar setahun ataupun 2 tahun ke hadapan ini. Dan lebih baik daripada keadaan yang kita hadapi waktu zaman pandemik yang lalu. Menurut Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, pertumbuhan ekonomi global dijangka akan kekal lemah, iaitu berkembang hanya sekitar 2.7% pada tahun 2024 berbanding 3% pada tahun 2023. Maka baru-baru ini unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar juga yang telah pun disemak semula oleh Bank Dunia kepada 3.9% berbanding 4% pada tahun 2023. Dan ini menunjukkan realiti sebenar ekonomi negara yang mana wujud tanda-tanda penguncupan ekonomi di sebalik senario pertumbuhan global yang agak mencabar ini. Saya ingin menegaskan bahawa mengambil kira risiko penguncupan ekonomi, belanjawan 2024 tidak menyatakan secara terperinci apakah langkah-langkah luar biasa yang nak diambil oleh kerajaan untuk memastikan setiap aspek perbelanjaan ini dibuat secara berhemah, di samping memperkukuhkan kemampuan keuangan negara untuk membiayai perbelanjaan pengurusan dan pembangunan serta membantu rakyat yang sedang pun menghadapi kesukaran hidup. Dan dalam nak menjana sumber pendapatan kerajaan, Yang Amat Berhormat Tambun telah mengemukakan cadangan, iaitu sebuah reformasi cukai yang dikatakan cukai penghormatan daripada 6% kepada 8%, iaitu peningkatan 2%, dikecualikan ialah sektor makanan, minuman dan telekomunikasi. Menurut unjuran tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2024, hasil cukai penghormatan unjuran yang diunjurkan tadi meningkat daripada 16.6 bilion kepada 17.5 bilion.
iaitu hanya lebih kurang 900 million sahaja. Tetapi kesan daripada kenaikan itu bagaimana ramai ahli yang berhormat telah membincangkan adalah kesan pengganda, multiply effect. Mungkin nominal saja 900 million tapi mungkin 2-3 kali ganda membebankan pada rakyat. Sebab itu bagaimana yang ramai menyuarakan walaupun kecil kesannya adalah agak besar kepada rakyat. Walaupun cukai pendapatan ini kita kecualikan 3 sektor disebutkan tadi, oleh kerana ekonomi negara kita ini bergerak dalam rantaian bekalan yang saling berhubung kait, impaknya sudah tentu Tuan Yang Pertua memberikan kesan kepada sektor-sektor lain yang juga akan meningkatkan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang akhirnya terpaksa ditanggung oleh pengguna. Dan ini bermakna kenaikan cukai itu pasti juga akan meningkatkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Tuan Yang Pertua, soal kedua yang saya nak bangkit sini ialah rasionalisasi subsidi. Belanjawan 2024 telah menyentuh mengenai pelaksanaan rasionalisasi subsidi. Pada tahun hadapan dikatakan sebanyak 52.8 bilion disediakan untuk subsidi dan bantuan sosial. Ia ini berkurangan daripada 64.2 bilion yang telah pun diperuntukkan pada tahun ini. Saya duk kira jumlahnya ialah lebih kurang 11 bilion ringgit. Persoalannya walaupun telah pun dipotong, ke manalah wang yang 11 bilion ringgit itu nak digunakan? Sama ada untuk dibentikan dalam bentuk bantuan-bantuan pada kumpulan yang terkesan ataupun untuk membayar hutang-hutang dan lain-lain lagi. Dan kemungkinan kalau itu dilakukan, kesan pada pengguna tidak sampai ke mana. Dan saya juga telah mendengar daripada awal hingga akhir ucapan belanjawan Tambun, agak malang tidak dijelaskan mekanisme ataupun rasionalisasi dan penyasaran subsidi. Dan bagaimana pula dia nak dilaksanakan. Ini tak disebutkan. Misalnya, Tuan Yang Pertua, ialah masalah subsidi petrol. Ia ini disebutkan kuantum yang terbesar. Bagaimana kerajaan nak menentukan golongan pendapatan manakah yang agak masih menikmati subsidi dan golongan mana pula yang tidak mendapat subsidi? Adakah kerajaan akan menggunakan kategori yang biasa kita sebutkan B40, M40 ataupun T20 sebagai asas penentuan ataupun ada formula baru yang nak digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat? Ini mungkin akan menimbulkan banyak persoalan di kalangan rakyat di negara kita. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Penentuan ini betul penting kerana tekanan kos sara hidup dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira kelas pendapatan. Misalnya kumpulan isi rumah M40 juga yang tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya ini, mereka juga akan menanggung beban kos sara hidup yang ditanggung oleh keluarga mereka mungkin sama dengan apa yang juga ditanggung oleh kumpulan M ataupun B40. Dan apakah jadi sekiranya kerajaan memutuskan bahawa kumpulan ini juga tidak layak untuk menikmati subsidi petrol? Selain itu, harga barang dan juga perkhidmatan yang juga pastinya akan meningkat sekiranya para pengusaha dalam industri pengangkutan dan logistik tidak juga menikmati subsidi bahan api ini. Jadi kalau kos pengangkutan dan juga logistik itu meningkat, maka pastinya harga barang-barang yang menggunakan pengangkutan ini juga akan naik. Harga beras akan naik, harga ayam akan naik, ikan, telur, sayur, susu dan sebagainya. Pastinya akan meningkatkan kos pengangkutan. Apapun perbelanjaan golongan M40 ini tidak boleh disifatkan sebagai golongan berada dan pastinya dia akan meningkat. Malahan golongan miskin yang hendak dibantu oleh kerajaan melalui penyimatan subsidi juga akan terbeban dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam pelbagai bentuk penyimatan subsidi juga akan habis dibelanjakan begitu saja untuk nak menampung kenaikan harga barang tanpa mereka dapat menikmati apa-apa manfaat daripada tambahan tadi. Jadi persoalannya, bilakah masanya hasil penyimatan subsidi tadi dikatakan boleh diagihkan kepada
rakyat yang berhak untuk menerimanya. Dan saya pasti dalam ucapan yang Amat Berhormat Tan Bun mengatakan segala apa yang dapat dijimatkan akan diagihkan semula pada pengguna-pengguna. Saya ragu dan bahawa itu akan berlaku. Sementara itu dengan langkah-langkah kerja untuk menarik balik subsidi harga ayam, telur dan dikatakan diadakan pengapungan atas sebab sekarang ini dia sudah stabil. Adakah jaminan bahawa bila diangkat dan diapungkan tadi, harganya akan kekal ataupun harganya akan turun ataupun harganya akan naik? Pastinya kalau dia naik dan biasa trennya begitu, maka bebanan yang ditanggung oleh pengguna adalah berlipat kali ganda. Saya nak menyentuh soal kos sara hidup. Sebahagian besar kita tahu bahawa walaupun kadar inflasi di negara kita ni hanya lebih kurang 2% saja, ini dikatakan terendah. Hakikatnya kita tahu bahawa di luar sana masih terbeban dengan peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Indeks harga pengguna yang mewakili kadar inflasi juga hanyalah satu petunjuk pergerakan harga saja. But realitinya di bawah tidak begitu. Ada kawasan-kawasan yang terpaksa menanggung kenaikan kos jauh lebih tinggi daripada kadar 2% yang disebutkan tadi. Jadi oleh sebab itu, faktor semasa seperti kejutan geopolitik. Sekarang ini kita tahu apa yang berlaku di Timur Tengah, apa yang berlaku di Ukraine. Kedudukan ringgit kita hari ini 4.75. Hebat, sudah naik. Bukan naik nilai tapi turun dibandingkan nilai US dollar. Dan ini pastinya akan bawa kesan tambahan kepada bebanan selain pada SST yang hanya naik 2%, tetapi dengan sebab penurunan nilai ini kita akan menanggung beban yang besar. Jadi cadangan saya, Tuan Sri Ketua, ialah supaya diteliti dengan semasak-masak ni. Sebelum dilaksanakan itu, apakah kajian menyeluruh telah dibuat untuk menilai apakah kesan, implikasi daripada cadangan untuk mensasarkan semula subsidi, siapa yang mendapat faedah, impak kepada yang lain, dan kalau ada, apakah belanjawan yang telah disediakan tadi mampu untuk menjadi orang kata penimbal ataupun yang boleh menjadi cushion pada kenaikan harga barang-barang di masa-masa yang akan datang. Akhir sekali, Tuan Dipertua, saya nak menyentuh ialah soal keterjaminan makanan. It is a food security issue. Saya tidak melihat dalam belanjawan ini satu perancangan yang agak terperinci dikemukakan. Saya tak melihat tentang adanya peruntukan yang besar untuk menangani masalah bekalan bahan-bahan pengeluaran dalam negara. Ini telah pun kita bincang lama. Malahan dikatakan Singapura statusnya daripada food security antara yang terbaik di dunia. Malaysia ke-32 ke-33. Ini satu perkara yang seharusnya harus diberikan perhatian. Jadi oleh sebab itu setiap tahun kita belanja 60 ke 70 bilion untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar, situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There is a shortage of 10%. Pagu boleh minta laluan. Pagu. Kota Melaka boleh minta laluan. Macam minta laluan juga. Macam. Ya, terima kasih Yang Mak Paguh. Saya teringat Yang Mak Paguh sewaktu Yang Mak Paguh menjadi Menteri Pertanian. Yang Mak Paguh memperkenalkan slogan pertanian adalah perniagaan. Dan setuju tak Yang Mak Paguh, pada kali ini saya menyeru kita juga membuat slogan yang lebih penting, pertanian adalah keterjaminan masa depan. Apa pandangan Yang Mak Paguh? Paguh boleh bagi Kota Melaka laluan sikit tentang beras. Ya, terima kasih Paguh. Apa pandangan Paguh semasa Paguh menjadi Perdana Menteri menandatangangi perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut. 10 tahun. Bukanlah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat. Sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu. Keranalah
Pago apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan Benas, biar mereka monopoli. Dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Pago tadi ada kata tentang kita mesti Pago ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pago rasa ragu? Adakah sewaktu Pago jadi Perdana Menteri itu, Pago tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik lagi? Tarik balik. Ya, Pago. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Oh, dia tarik. Itu sudah luar Ini luar tajuk. bangsat ni orang ni. Apa pada Ketua Biadab. perkara yang Biadab hujung boleh dipakai. akhir itu, Tadi speaker tak tarik balik menantu perkataan saya biadab. itu ada Biadab. niat jahat. Ya, tarik balik. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik balik Yahudi punya ni. kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka tarik balik. No. Speaker Peraturan Dewan. Di mana Speaker? Sebelum itu, Timbalan Speaker. Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak Selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab digupakai di Parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan Jadi saya nak satu-satu, beritahu, Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Ya. Lepas perasaan, geramnya saya pada mereka. Yang Berhormat, Kota Melaka dalam Dewan ini, ketika saya dalam Dewan No, ini, Kota dua Melaka kali tanya bercakap soalan. yang melanggar Peraturan Masyurat 36/9. Kota Anak Melaka menantu tanya Pago soalan. 2 kali. Dan kerana pada ketika itu pertama kali Kota Melaka merujuk ahli Pago yang melanggar perkara 36/9 merujuk kepada sifat Speaker. seseorang. Speaker tidak mengambil tindakan untuk Kota Melaka. memberi amaran dan juga menarik balik perkataan yang digunakan. Hari ini kali kedua. Dan saya setuju supaya perkara ini diselesaikan. Kota Melaka diminta untuk tarik balik perkataan. Timbalan Speaker. Timbalan Saya Speaker. sudah arahkan Kota Melaka untuk tarik balik. Timbalan Speaker. Satu Balik. persatu. Duduk Tarik dulu. balik. Tarik balik. Fokus pada isu. Timbalan Speaker. Puan yang dipetua. Puan yang Tarik tua. balik, Jangan ingat jelutong ni. Tarik balik. Jelutong bukan dia tahu Duduk. semua. Jelutong ni dia. Jelutong, sila duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk. Dan yang lain sila duduk dulu, jangan kacau. Jangan speaker. Timbalan Speaker. Bahawa peraturan apa kita tak boleh Tanpa- cakap apa-apa keluar. Timbalan Speaker, bahawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk. Itu satu duduklah, soalan duduk, yang saya duduk. Tak ada apa-apa yang tak betul. Itu memang benar. Ruling dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri berucap? Timbalan Speaker, kalau nak Sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Timbalan Speaker, saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut tadi. Saya bantu Yang Berhormat. Atas peraturan yang mana satu? 36/6 dibaca bersama dengan 36/9. Beluran sudah kata 36.6 dan 36.9. 36.6. Saya baca Timbalan Speaker. 36.5 sama Seseorang 36.9. 36.6 kan? 5. 36.6 Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Timbalan Speaker. Persidangan Saya yang lepas saya pernah bangkit tentang anak menantu Pago lari ke luar negara. Masa itu saya diminta untuk tarik balik oleh Timbalan Speaker. Tetapi Speaker. pada waktu tersebut
Ni. Masih belum lagi 36.5. SPRM mengeluarkan pernyataan. Dia. Hari ini, waktu itu SPRM belum lagi mengeluarkan 36.5. pernyataan bahawa Ahli yang berhormat, boleh satu persatu kah? Pendang pun mau berucap, Kotak Baru pun mau berucap, Kotak Melaka pun mau berucap, Arau pun mau berucap. Sila duduk dulu, jangan baju masa semua. Ketua Peraturan Mesyuarat 37.2. Saya baca, pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya Kota Baru tak majlis perlu itu mengajar tidak punya masa bagaimana secukupnya. timbalan speaker nak Masa dah habis. men-chairkan mesyuarat ini. Ya. Kota Baru Boleh, you tak pun payah sama ajar lah, timbalan Kota Melaka. Ni Kota Melaka, you want to fight, go out lah. 36.5. Seorang ahli tidak...